Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil izam syai'un lina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد. Semulakan fungsi surah Al-Falah bersama Tuan Kuasa berisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan, dengan kudrah dan iradahnya dapat sama-sama kita pada malam ini dengan tujuan matlamat kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita pada malam ini berada dalam majlis ilmu merupakan satu cara, satu jalan supaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalan kita ke syurga insya-Allah. Jadi kita teruskan pengajian 40 hadis akhlak mulia dan kita masuk kepada hadis yang ke-9 dengan tajuk bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Itu tajuk dia lah. Anil Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu qala ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu wa alayhi hullatun wa alayhi mithluha fa'alatuhu an zalik fazakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaka imru'un fika jahilifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud tuan-tuan mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu. Ma'rur bin Suwaid ini merupakan seorang tabi'in, dan beliau ini seorang tabi'in yang mana sempat berjumpa dengan sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dan umur Ma'rur bin Suwaid ini panjang, umurnya sekitar 120 tahun. Panjang umur dia. Kat Lengging dia seorang 102 tahun. Ada seorang kan, hari tu celebrate birthday dia 102 tahun tuan-tuan. Sihat lagi, alhamdulillah. Cuma nak kenderaan tak boleh, dulu naik motor, sekarang tak boleh lagi lah. Tapi sihat 102 tahun tuan-tuan, panjang umur dia. Dan banyak hadis-hadis daripada Ma'rur bin Suwaid ni ada dalam Sunan Sittah. Hadis-hadis yang kitab-kitab hadis yang 6 tu ada hadis-hadis dalam ke semua kitab ada diriwayatkan oleh Ma'rur bin Suwaid ini. Dan kata seorang ulama nama Yahya ibn Ma'in, dia kata Ma'rur ini merupakan seorang yang siqah, seorang yang dipercayai. Itu bersikap berkenaan dengan dinamakan Ma'rur ini. Beliau berkata, aku melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu nama dia lah. Dan nama kunyah panggilan adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ni daripada suku Ghifar. Dan dia ni merupakan di antara orang, di antara sahabat Nabi yang awal, di antara yang terawal memeluk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari ni. Dan beliau ni tinggal di sebuah perkampungan, satu kawasan kampung dalam menuju ke negara Syam. Sekarang negara Syam tu adalah gabungan pecahan kepada 4 negara sekarang ni. Kalau negara Syam dulu satu negeri lah, negeri Syam. Sekarang ni dah terpecah menjadi 4 negara. Apa negara tersebut? Pertama negara Syria, yang kedua Lebanon, yang ketiga Jordan, yang keempat Palestin. Besar tuan-tuan ya.
Negeri Syam dulu yang dikatakan tempat berniaga ni, tempat baginda Nabi SAW membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid, di situlah negeri Syam. Dan sekarang ni terpecah negeri Syam itu kepada 4 negara. Punyalah besar tuan-tuan, 4 negara. Nabi SAW berniaga, dan Nabi SAW berniaga seawal umur 12 tahun. 12 tahun dah ikut pakcik dia. Abu Talib pergi berniaga tuan-tuan, berniaga ke negeri Syam. Saya hari ni berniaga juga tuan-tuan. Tu saya ada bawa sabun basuh baju dalam kereta, orang rumah masukkan. Tuan-tuan siapa acik-acik nak murah sikit lah daripada beras import. Kalau acik-acik nak boleh transport online pun boleh, orang rumah masuk dalam kereta. Saya malah nak bawa tuan, bawa je lah bang, ada acik-acik tu. Kalau nak beli sabun lepas ni, lepas kuliah boleh tengok sabun basuh baju 10 liter 10 kg, tempat pula berniaga kan, sebab cerita pasal negara Syam tadi. Baik, kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia perkampungan, jalan laluan orang nak pergi negara Syam, pergi ke negeri Syam untuk berniaga, dia perkampungan di antara laluan dia. Siapa? Abu Dzar Ghifari ni. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Dzar Ghifari ni kerja apa tuan-tuan? Kerja dia sebelum masuk Islam, apa kerja dia? Dia ni kontraktor kan? Bukan tuan-tuan ya. Dia kerja bawa Grab kan? Bukan tuan-tuan. Dia ni kerja apa? Merampas barang dagangan orang. Lebih dia katanya penyamun ya? Kerja Abu Dzar Ghifari tuan-tuan, penyamun tuan-tuan. Dia kerja bila laluan pedagang dekat laluan perkampungan, memang kena samun lah. Siapa dia punya ketua samunnya? Abu Dzar Al-Ghifari. Jundub, nama dia apa? Jundub bin Junadah ni. Punya sahabat-sahabat hebat-hebat ni, bukan hebat tuan, dia punya sebelum Islam itu kan, subhanallah, dahsyat. Seperti Umar Khattab kan, siapa tak kenal. Setan kan, tahu Umar Khattab lalu situ, dia setan pun takut tuan-tuan, punya hebat sini Umar Khattab ni. Baik. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Dzar Al-Ghifari ni tuan-tuan, dia disebutkan kerja profession dia sebagai perompak. Profession tuan-tuan ya. Satu perjawatan kan, kerja dia merompak. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk merompak. Dia bukan jadi seorang yang kerja menyembah berhala, dia bukan tu. Dia tak buat pun. Tak nak kata dia atheist ke, tak percaya, tapi dia tak buatlah benda-benda macam tu. Orang pergi sembah tika pada zaman tu, orang-orang jahiliah pergi sembah berhala Lata dan Uzza, tapi dia tak buat. Cuma kerja dia merompak lah. Kerja Abu Dzar Ghifari ni tuan-tuan. Kemudian satu hari tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari ni kisah berkenaan dengan seorang lelaki yang namanya Muhammad. Dengar kat telinga, tersebar cerita berkenaan dengan berita seorang lelaki nama Muhammad yang mengaku menjadi Nabi. Maka Abu Dzar Ghifari datang dalam diri dia ni satu perasaan nak tahu siapa dah orang dia ni. Orang mana yang kata mengaku jadi Nabi ni? Sedangkan dia, Abu Dzar Ghifari, masa hidup dia bukan jadi nak sembah, percaya pada itu, ikutan ini. Tidak tuan-tuan, dia hadir je. Tetapi sehingga sebut orang cerita pasal ada seorang yang mengaku jadi Nabi, ada Mekah, timbul perasaan Abu Dzar Ghifari ni nak cari siapa ni orang ni yang kata jadi Nabi ni. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Dzar buat apa? Abu Dzar pergi hantar adik dia namanya Unais. Hantar adik ke Unais ini ke Mekah untuk nak siasat, nak investigate, nak buat siasatan siapa yang orang mengaku jadi Nabi ni, siapa dia, orang dia siapa. Maka dia hantar Unais, kau pergi kat Mekah, kau tolong siasat siapa dia nama Muhammad yang mengaku jadi Nabi ni. Maka Unais pun pergilah tuan-tuan, adik Abu Dzar Ghifari, sebab abang suruh kan, pergilah. Maka Unais pun pergi tuan-tuan, disiasat-siasat. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kat sana, siasat tengok rupanya Nabi sekian-sekian. Maka balik dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Abu Dzar Ghifari, abang dia. Maka kata Unais ni, kata apa? Bahawa laki ini yang nama Muhammad ini yang mengaku jadi Nabi ini, dia ni mendapat wahyu dari langit. Katanya apa? Maka dia kata kerjanya apa laki ni? Kerja yang kata jadi Nabi dia ialah ya'muru bimakrimul akhlak. Dia ni menyuruh orang supaya berakhlak mulia. Tidak ada perkataan kalam daripada lelaki ini yang nama Muhammad ini melainkan dia mengajak orang kepada berakhlak mulia, berakhlak baik, meninggalkan amalan-amalan kebiasaan orang jahiliah. Itu kerja Nabi, ajak orang buat baik, buat baik, buat baik. Itu akhlak dia, itu ajakan ataupun dia punya dakwah dia.
yang dilakukan oleh yang namanya Muhammad, kata Unais kepada Abu Dzar Ghifari, abang dia. Baik. Maka apa yang kata Unais ni, apa yang diucapkan, yang diungkapkan oleh laki sebut bukan syair. Walaupun kalam Quran yang Nabi bacakan, yang Nabi sebut tu, dia bukan syair macam syair bahasa Arab ni, tapi satu lantunan kalam ayat yang sangat indah, yang sangat cantik ayatnya, dan bukan syair seperti biasa yang kita dengar. Kata Unais. Maka menimbulkan rasa ni berkobar-kobar hati Abu Dzar ni, siapa ni orang ni hebat sangat ni, ajak orang buat baik. Tika mana orang Jaliliyah pada masa itu buat benda yang tak elok, tapi dia kontradik dengan perangai tingkah laku orang pada zaman tersebut, pada masa itu. Maka berkobar hati Abu Dzar Ghifari. Akhirnya tuan-tuan, Abu Dzar Ghifari, tuan, ni orang Taman Mulia ni, lepas tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Dzar Al-Ghifari ni pergi Mekah tuan-tuan, jumpa sendiri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok betul ke adik duk cerita ni, seorang lelaki berian begini, kalam ucapan dia bukan syair biasa-biasa, kalam-kalam yang indah, ajak orang buat baik. Maka Abu Dzar Ghifari pergi ke Mekah sendiri tuan-tuan. Maka sampai di Mekah, takdir Allah taala, Abu Dzar Ghifari jumpa siapa? Jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tengok tuan-tuan, jalan laluan dia punya pertemuan dengan Nabi sangat cantik, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak jumpa orang lain. Kalau jumpa orang lain kan mungkin orang cakap tak elok ni. Kalau jumpa musuh Muhammad, Nabi SAW, mungkin dia akan cerita yang sebaliknya. Tapi dia jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali ibaratnya apa? Orang ngantuk disorongkan bantal. Kan? Ibarat orang kata apa? Orang mengantuk sorongkan bantal, memang kenalah orang yang sepatutnya jumpa. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jumpa, bawa Abu Dzar Ghifari ni berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jumpa Nabi tuan-tuan, Abu Dzar terus masuk Islam. Masuk jumpa Nabi, terus masuk Islam. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ni kan, bila kadangnya ni sahabat Nabi ni datang rasa berkobar-kobar nak jumpa dengan Nabi, tengok wajah Nabi tuan, terus masuk Islam. Kalau kita tengoklah pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam kan, Nabi Yusuf alaihissalam, kalau lalu Nabi Yusuf, wanita yang disusun ni, memotong buah tu, kalau kata melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam sehinggakan luka terhiris jari jemari mereka. Tetapi baginda Nabi tuan-tuan, bila orang ulama sebut, bila kita memandang wajah Nabi, bukan menghiris jari, tapi menghiris hati-hati kita, kerinduan, rasa sangat teruja memandang wajah Nabi SAW. Itu yang berlaku pada sahabat Nabi nama Sauban tu. Tak jumpa dengan Nabi, resah hari tengok pusat masa apa hal kau ni. Hari ni tak jumpa Nabi lagi, rindu rasanya tak jumpa wajah, tak menatap wajah Nabi SAW. Baik. Kemudian tuan-tuan, maka pergi jumpa dengan Nabi, terus Islam. Asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Kemudian tuan-tuan, ini orang yang ni berkobar-kobar, dia sifat hamasah ataupun sifat apa, dia punya kesungguhan apa, sifat hamas, sifat apa, dia punya keberanian ataupun kata apa, sifat dia dah dapat rasa macam teruja kan. Maka apa yang dilakukan oleh semangat, sifat hamasah, sifat semangat ini menyebabkan apa tuan-tuan, Abu Dzar lepas jumpa Nabi, dia pergi keluar tuan-tuan, dia declare keislamannya di depan orang ramai. Aku sini sudah Islam. Menyebabkan apa tuan, terkejut orang bukan ni pahal mamat ni kan. Tiba bila dengar macam tu tuan-tuan, maka Abu Dzar ni dia belasah tuan-tuan. Lunyai lah kawan tu kan. Maka dalam riwayat menyebutkan bahawa orang Quraisy buat apa tuan-tuan, dia dengar kisah masa itu, mana ada dakwah awal-awal lagi, dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan secara jahriyah, bukan secara terang-terangan lagi. Dia boleh declare pula depan, aku beriman dengan Muhammad yang bawa agama daripada langit itu, berbiam-biam. Dengar orang Quraisy pergi belasah dia. Itu dia punya semangat dia tu, berkobar-kobar selepas dia keislaman, selepas dia berjumpa dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian dia balik ke kampung dia, di perjalanan kampungan dia, antara laluan ke Syam tu, apa dia buat tuan-tuan? Dia ajak orang-orang secara mara dia masuk Islam. Hebat tuan-tuan kan. Dia tinggallah profession dia sebagai perompak tadi tu, kerja jadi pendakwah, jadi ustaz kan. Ajak orang untuk kenal agama, untuk kenal Allah, masuk Islam, seperti mana yang berlaku ke atas diri dia tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala.
Pernah Nabi SAW tuan-tuan pernah sebut pasal Abu Zar ni. Dia kata apa? Abu Zar ni, kata Nabi SAW, hidupnya sendirian, kata Nabi. Hidup Abu Zar dia sendirian, mati pun sendirian, dan dibangkitkan pun sendirian. Mungkin saya pernah cerita jugalah sebelum pada ini kan, sikit-sikit kan. Nabi kata hidup sendirian, mati pun sendirian, dibangkitkan esok pun dia sedang keadaan sendirian. Kita tahu apa maksud Nabi, perkataan kalam Nabi, Nabi sebut begitu. Tapi itulah yang Nabi yang sebut kepada seorang sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari ni. Abu Zar Al-Ghifari ada seorang anak perempuan. Bila dia meninggal, anak itu dijaga oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Pernah tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari ni bagi tahu tuan-tuan, dia kata kalau aku mati, dia kata kalau dia mati, mandikan dan kafankan dan letak aku di tepi jalan, kata dia. Dia kata macam tu. Kalau aku ni mati, dia pesan dia punya kepada waris dia, kalau aku ni mati, kau mandikan, kau kafankan, kau letak tepi jalan. Bila orang tanya, siapa ni? Jenazah siapa ni? Kata Abu Zar, nanti kamu semua jawablah, inilah jenazah Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian dia Allah Subhanahu Wa Taala, biasa tuan, Abu Zar Al-Ghifari ni Abu Zar Al-Ghifari sebut macam tu lah. Dia kata kalau orang tanya, katalah ini jenazah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari selalu melazimi majlis ilmu Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bila nak mula kuliah, bila Nabi, riwayat menyebutkan bila Nabi ini duduk dalam majlisnya, maka bila Nabi SAW tak nampak Abu Zar, Nabi akan tanya, mana Abu Zar? Ini orang yang memang attendance dia penuh lah. Kalau dekat sekolah tuan-tuan, kalau setahun sekolah tu kan, dia boleh dapat award lah. Pelajar kehadiran terbaik boleh dapat cert tau, dapat sertifikat. Pelajar kehadiran penuh sepanjang tahun dapat sijil tu. Kan? Abu Zar macam tu. Bila kehadiran, bila ada kuliah pengajian dengan Nabi je, Abu Zar mesti ada. Bila tak ada, Nabi akan tanya, mana ni? Dia macam janggal, tak nampak lah si. Tengok tuan-tuan, kalau orang yang biasa datang masjid, bila kanan tak datang tu, mesti kita mana Tuan Haji ni? Mana abang apa ni? Dalam tak nak. Mesti akan rasa macam tu. Sebab kita kebiasaan kita sentiasa kat masjid, sentiasa berada di majlis ilmu. Orang akan jadi agak cakna sikit kan bila kita ni tak ada kan. Macam tu. Nabi kata mana Abu Zar, akan tanya berkenaan dengan Abu Zar Ghifari ni. Dan dalam hijrah tuan-tuan yang bertanda Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Zar ini di antara sahabat yang lambat pergi hijrah. Dia lambat pergi hijrah, dan hijrah dia pun bersendirian. Orang lain semua hijrah berkumpul-kumpulan. Nabi hijrah dengan Abu Bakar. Sebelum pada itu orang pergi Habsyah. Lepas tu Nabi pergi hijrah kan dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada rombongan-rombongan yang lain pergi berhijrah. Abu Zar seorang je dia. Mungkin dia tak takut lah, sebab pemandangan profession dia dulu kan menyebabkan dia berani kan. Tak kisah, setakat jalan seorang tak ada hal lah. Contohnya lah, agaknya lah kan begitu. Seorang pergi berhijrah, dan di antara orang yang lambat sikit berhijrah. Kemudian para sahabat menganggap Abu Zar ini, sampaikan sahabat menganggap Abu Zar Ghifari ini seperti bekas tuan. Seperti satu kontainer bekas. Dia kata apa, yang dituangnya di dalamnya ilmu oleh Nabi SAW, sampai mendapatkan jolokan macam tu. Maka kalau tuan-tuan, kalau kita bagi sesuatu benda, mesti kita nak ambil benda tuan-tuan. Kalau hari ni misalnya ada tempat tadah, ibaratnya Nabi bagi ilmu, dan Abu Zar di tempat tadahan ilmu yang datang daripada Nabi. Maknanya dia alim tuan-tuan. Bukan orang sembarangan kan. Kalau ilmu tu mencurah, ibarat bekas yang dicurah dalamnya ilmu, subhanallah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rapatnya Abu Zar Al-Ghifari ini dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar Al-Ghifari ini pernah membonceng unta dengan Nabi. Bukan semua orang. Dalam riwayat, dalam sirah tuan, boleh kira beberapa orang sahaja yang pernah membonceng bonceng unta naik sama dengan Nabi. Tak ada orang lain yang naik tuan. Ada beberapa orang, a few lah. Tak pernah dalam sejarah ada sekian ramai, tak ada tuan-tuan. Beberapa orang. Kenapa tuan-tuan? Menunjukkan keistimewaan orang itu, individu tersebut. Bukan semua orang boleh. Tuan-tuan, tiba ada orang besar datang kan, orang lain tak naik, kita boleh naik kereta sama dia. Tak kojit orang tuan-tuan. Macam mana kau boleh naik kereta dia ni? Kau macam mana boleh ni yang buat orang besar ni, contoh kan. Tiba keluar kereta parking, ini orang penting ni, contoh lah kan. Tiba kita keluar dari kereta, orang balik, macam mana kau boleh naik kereta sama sekali ni? Aku dulu sama sekolah kan. Patut kau special naik kereta sama dia. Mana orang naik kereta? Kau semua datang sendiri, kau naik kereta dengan dia. Ibarat begitulah. Satu penghormatan. Maknanya satu penghormatan. Tak Abu Zar ni rasa tuan-tuan.
Selain ada beberapa orang sahabat, ada 3 orang lagi lebih kurang macam tu. Baik. Kemudian diriwayatkan tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala, ni cerita pasal Abu Zar pula dulu kan. Tak apa, kita cerita pasal sahabat Nabi ni biar kita kenal ada rasa kecintaan pada sahabat Nabi kan. Saya suka macam tu. Kadang bila sebut itu kita cerita pasal apa itu, sahabat siapa nama dia tu, Abu Hurairah, banyaklah kita cerita kan, kisah-kisah dia sangat banyak. Abu Zar kita ingat, oh Abu Zar Ghifari, oh kerja dia penyamun dulu. At least kita ada satu benda lah, info berkenaan sahabat Nabi. So saya seronok nak cerita sikit pada malam ini. Diriwayatkan tuan-tuan, Abu Zar meninggal dunia, 2 orang saja uruskan jenazah dia. 2 orang saja yang menguruskan jenazahnya. Tatkala jenazahnya diletakkan tepi jalan, letak sungguh tuan-tuan, letak sungguh, sebab ini wasiat pesan dia kan, kalau aku mati besok kau uruskan mandi kafan, kau letak tepi jalan. Maka diletakkan jenazah di tepi jalan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lalulah seorang sahabat Abdullah bin Zubair, lalu ditanya, siap jenazah siapa ni? Macam tu, jenazah ini. Maka dijawab, inilah jenazah Abu Zar Al-Ghifari. Maka tuan-tuan menangis Abdullah bin Zubair. Kerana apa? Kerana mengingatkan yang Nabi SAW pernah sebut tentang Abu Zar ni, hidup bersendirian, matinya bersendirian, dibangkitkan pun bersendirian. Kita tak tahu tuan-tuan apa maksud kenapa macam itu. Allah a'lam bissawab. Allah Ta'ala Maha mengetahui kan. Allah Ta'ala, Nabi sebab begitu, kita terima. Dan itulah yang berlaku kepada sahabat yang besar ini, Abu Zar Ghifari ini, menyebabkan Abdullah bin Zubair menangis tuan-tuan mengenangkan hadis Nabi SAW. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Zar Ghifari dalam sirahnya dan sejarah menyebutkan dia di antara sahabat yang paling zuhud pada zamannya. Seorang lagi siapa? Abu Darda. Dia kata 3 orang, yang seorang lagi tu ingat, Abu Darda satu, kemudian Abu Zar Ghifari, sangat zuhud, dan hadisnya ada berkaitan dengan kezuhudan dia. Ya, insya-Allah. Baru mukadimah tuan-tuan, belum start lagi, insya-Allah. Abu Zar aku melihat Abu Zar, kata apa? Kata Ma'rur bin Suwaid, dia kata aku tengok satu hari aku tengok Abu Zar ni, dia kata memakai satu pakaian dan hambanya pun memakai pakaian yang sama dengan dia. Tuan-tuan pernah tak jumpa satu orang bos atau satu majikan, baju itu sama brand dengan majikan dia, melainkan baju Kojo tu lain lah. Kalau pattern sama kan, Kojo Honda, dia pakai baju korporat Honda tu, dia punya staff pun Honda, sama je. Tapi tak, ini kalau kata lain lah. Kalau baju korporat mungkin sama, lain kata bos pakai baju sekian harga, dia punya pekerja pun pakai baju macam tu juga. Jarang jumpa macam tu kan, bos sama dengan ni, jarang berlaku macam tu. Tapi Abu Zar Ghifari ni, baju apa yang dia pakai, itu juga dipakai oleh pekerja dan pembantu dia. Baik. Lalu aku bertanya kepadanya, Ma'rur tanya kepada Abu Zar Ghifari ni, kenapa kau pakai baju ni, pekerja kau pakai, kau baju ni pekerja kau mesti sama macam baju macam kau ni, kenapa pula kain terlebih kau apa kau kan? Maka Abu Zar kata apa? Lalu Abu Zar radhiyallahu anhu menyebut bahawa dia pernah mencela seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut segala keaiban ibunya. Pada masa itu dia pernah sebut, ada riwayat kata lelaki sebut ialah Bilal ibn Rabah. Abu Zar Ghifari ni menyebut Bilal bin Rabah tu dengan panggil ya Ibnu Sauda. Dia kata, wahai anak kepada orang hitam. Makna anak kepada orang hitam, makna dia nak kata mak dia lah. Maknanya dia nak sebut anak, wahai anak hitam, makna nak gambarkan amat ayah kau macam tu juga. Jadi sebutan itu, ini yang disebut. Aku pernah mencela seorang sahabat Nabi pada zaman Nabi, seorang lelaki, ada yang mengatakan ialah Bilal bin Rabah. Dia kata apa? Dengan menyebut segala keaiban ibunya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada aku, Nabi dengar. Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya engkau masih lagi mempunyai sifat jahiliah. Abu Zar, kau cakap kau ni macam kau ni masih ada lagi sifat-sifat jahiliah dalam diri kau. Maksudnya dia dah Islam kan, kenapa masih ada lagi perangai jahiliah dalam diri kau ni? Masih lagi nak hina orang, cakap benda-benda macam tu, kenapa masih ada? Nabi cakap macam tu kepada Abu Zar Ghifari, kata Abu Zar kepada Ma'rur bin Suwaid tadi. Maka hai Abu Zar, mereka itu maksudnya hamba-hamba atau pembantu-bantu kamu itu sebenarnya adalah saudara-saudara kamu juga.
Kata Nabi, yang kau duk sebut ni bila rabah kau ini orang, kau punya pekerja, kau punya apa semua tu macam saudara kau juga. Yang kau gaji tu macam saudara kau sendiri. Dan penolong-penolongmu tu sebenarnya adalah saudara-saudaramu dan penolong-penolongmu. Allah telah menjadikan mereka itu terpaksa duduk di bawah perintahmu. Allah Ta'ala takdirkan dia jadi pekerja engkau. Allah telah takdirkan begitu. Takdir Allah Ta'ala begitu kan. Kebetulan kau jadi bos, dia jadi majikan. Takdir Allahnya begitu. Oleh itu, sesiapa yang ada saudara di bawah kekuasaannya, maka hendaklah memberi makan kepadanya daripada apa yang dia makan. Ini punca ni tuan-tuan. Kalau bos kau makan macam tu, anak buah kau pun makan macam tu juga. Tapi mungkin jarang berlaku lah, takkanlah bos makan hotel besar, semua nak terpanggil staff semua makan kat hotel kan. Tidaklah begitu. Masa Nabi tak, apa yang kau makan, pekerja kau pun makan sama juga. Jangan beza-bezakan. Ini Nabi nak ajar Abu Zar supaya sifat. Sebab itu dia zuhud tuan-tuan. Sebab itu dia sangat tawaduk. Disebabkan Nabi sebut begitu. Maka kata, apa yang kau makan, kau berilah dia makan. Apa yang hendaklah beri makan kepadanya daripada apa yang dia makan, dan memberi pakaian kepadanya daripada apa yang kau pakai. Apa yang dia pakai. Kau pakai macam tu, orang bawah kau pun pakai macam tu juga. Itu sebab dia ibarat gambaran macam itu saudara kau sendiri. Kata Nabi SAW, janganlah kamu membebankan kepada mereka tugas-tugas yang sangat berat. Jangan bebankan. Bahkan apabila kamu menyuruh mereka melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka hendaklah kamu menolong mereka. Ini Nabi SAW sebut. Walaupun kita ni majikan, ada benda-benda yang kadang kita boleh bantu kan. Memanglah kita bayar gaji dia, lebih ni aku bayar gaji kau, dah aku pula kena buat kan. Memang tak, satu sudut tak kena lah kita duk bayar dia gaji, kita lah kena buat kerja dia kan. Memang tak kena lah. Tapi sudut ada masanya, kadang-kadang boleh je kita nak buat. Kadang kita nak suruh dia, kita sendiri pun boleh buat benda tu. Tak payah nak suruh dia. Maksud macam tu, meringankan pekerjaan orang lain kan. Tengok pengarang kitab dia tulis apa tuan-tuan, dia punya syarahan dia. Sudah menjadi sunnatullah di dunia ini bahawa manusia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam kehidupan dan pekerjaan. Masing-masing ada jadi bos, ada majikan, ada orang kaya, ada orang yang sederhana, ada yang miskin, susah. Masing-masing dah begitu sunnatullahnya ada kan. Ada yang alim, ada yang jahil, ada yang kaya, ada yang miskin, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada yang menjadi buruh, ada yang sebagai majikan, begitulah seterusnya. Ini adalah sunnatullah untuk menjadikan dunia ini aman dan makmur serta segala kehidupan berjalan dengan lancar. Kau semua jadi bos tuan, siapa nak kerja masa rumput tepi highway? Tuan, siapa yang nak masa rumput tepi jalan? Siapa yang nak ambil majlis daerah, majlis pemandangan SW Corp tu? Lori angkut sampah tu. Siapa nak buat kerja macam tu? Masing-masing ada bahagian yang Allah telah takdirkan kat atas diri dia. Kau semua jadi bos, siapa nak? Masih ada yang layak jadi bos, ada yang buat kerja begini. Kau tak tentang siapa yang nak buat kerja tu? Jurutul umpamanya kan. Siapa yang nak ni? Semua jadi bos kan? Tak payah kita sekarang pakai tu. Tak payah jurutul, contohlah umpamanya kan. Seandainya manusia di dunia ini semuanya kaya, maka siapa yang mahu disuruh buat kerja-kerja yang kerja rendah-rendah ni? Cuci longkang kau, nyapu sampah kau. Ni kata pengarang kita ni. Begitu juga sebaliknya kalau manusia dan dunia semua miskin pula, semua susah, tak ada yang pandai, tak ada yang cerdik, siapa pula nak membangunkan negeri? Siapa nak jadi MB? Siapa nak jadi YB? Siapa nak jadi Perdana Menteri? Siapa jadi Menteri-Menteri? Siapa pula kan? Kalau kata semua dah orang tak ada yang layak, siapa pula nak memimpin? Ada orang yang boleh memimpin, ada orang bekerja bawahan. Dan begitulah seterusnya dalam perkara-perkara yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan orang yang kaya untuk menindas orang miskin. Itu tanggungjawab dia. Orang kaya janganlah tindas orang miskin. Cuma Allah Ta'ala beri kelebihan kat atas diri kau tu, kau ada kelebihan sikit lah. Tak kisah kelebihan dari segi harta ke, kelebihan dari segi ilmu ke, kelebihan dari segi apa lagi. Kadang tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ada timbul dalam benak fikiran lah, ataupun kadang keluar daripada ungkapan mulut kita kan. Kadang kita buat kereta, nampak ada orang kerja kontrak kan, jalan tengah panas kan, pergi duduk korek lubang apa semua. Kadang cakap, tengoklah kalau malas sekolah jadilah macam orang tu. Sebenarnya salah tu statement macam tu. Kadang tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang bukan dia tu malas belajar, kadang dia nak belajar tapi kadang peluang tu tak ada.
Pertama peluang, kadang orang pandai tuan, tapi peluang tak ada. Yang kedua, kemampuan dia tu memang dia tak boleh nak pergi lebih pada itu, tak boleh. Dia nak belajar macam mana, suap macam Imam Syafi'i, kita cerita pada hari tu kan, kalau aku boleh suap ilmu tu boleh masuk dalam mulut, aku buat macam tu. Tapi tak boleh. Itu ilmu tu benda yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh suap, aku suap masuk dalam mulut, nganga je. Ibaratnya begitulah. Jadi itu bahagian lah. Kadang orang usaha belajar pun dia level itu je, memang dia tak mampu. Itu bahagian dia lah. Ada orang dia tak reti apa, bila dia belajar dia boleh improve diri dia, dia bekerja sungguh-sungguh, boleh naik pangkat. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagilah di atas usaha dia tu. Baik. Kata tu malah belajar, berjemur. Tuan-tuan, kau tak tu siapa nak buat jalan? Siapa nak korek lubang? Siapa yang nak pergi betulkan tangki tu, sumbat semua tu? Siapa tuan-tuan? Maknanya tu masing-masing ada peranan. Itulah kita beralam, ada orang begini kerja begini. Masing-masing ni melaksanakan tanggungjawab masing-masing datang ke dunia ni. Masing-masing ada buat. Kan? Kau semua nak kerja ke office kan? Aircon ya. Siapa nak buat jalan? Susah juga kita kan. Siapa nak angkut sampah? Susah juga. Siapa nak buat wiring? Contohlah kan. Siapa nak buat ni? Semua depan-depan ni cantik kan. Ada masing-masing punya kepakaran itu kan. Kemudian Tuhan menolong, bantu-bantu. Masing-masing pihak adalah melaksanakan peranannya dengan niat ikhlas, dengan cara yang baik. Maka jangan sekali-kali seseorang majikan bertindak kasar dengan para pekerja. Bahkan hendaklah dia menganggap para pekerja itu adalah saudara-saudaranya. Ada kan di kalangan bos ni sangat supportive, sangat sporting lah. Kadang-kadang ada anak buah ataupun pekerja dia kan ada keperluan, perlu ni, dah anak tak sihat, buat apa datang kerja, dengan anak tak sihat pergilah balik, buat apa kerja, tak apa saya bagi cuti. Dia faham, jadi faham kan. Berapa hari nak cuti ni, anak takkan elok lagi demam, dia pergi macam tu pula kan. Berapa hari ni, habislah macam ni. Kalau ada 10 orang macam ni, bankrupt lah aku, tutuplah company aku macam ni ni. Dia tak ada empathy dalam diri dia, tak ada sifat empathy kan. Dia tak meletakkan diri itu macam sama macam orang tu. Kalau orang tu kesusahan itu ini tuan-tuan, cuba kita letakkan tempat kita berada dekat tempat dia. Itu sebab empathy tu, rasa kesusahan orang kita rasa. Nabi macam tu tuan. Sebab tu Nabi sangat menyanti orang miskin, anak yatim, sebab dia rasa diri dia anak yatim dulu kan. Ibarat orang susah tuan-tuan kan, dia rasa benda tu susah. Saya ingat arwah yang saya sebut dulu, masa dia kecil-kecil tuan-tuan, bila ada budak boleh makan es krim kan, dia duit tak ada, tengok je. Perasaan tu. Kemudian bila anak-anak dia makan tuan-tuan, perasaan budak lain yang tengok tu, dia rasa diri dia macam budak yang sekarang ni. Abah dia masa kecil, dia tengok kau makan. Sebab tu yang saya kata, kalau kau makan, kau tak nak bagi orang, jangan tunjukkan orang. Kau duduk rumah tontok, makan Nabi seorang. Ni dah lah kau tunjuk ke orang, bila orang tu kau tak nak bagi pula tu. Yang saya tak suka tu. Kalau kau tak nak bagi orang, kau jangan tunjukkan orang. Dia tu kulat-kulat tengok, nak beli duit tak ada. Contohlah kan, Abah dah rasa orang boleh scam, kita tengok duit tak ada. Dia rasa meletakkan diri macam tu. Dia macam tengok kan, boleh suruh nak bagi, kalau kau nak share, yes, tak apa. Itu orang tua-tua punya pengajaran. Sampai sekarang kita ingat tuan-tuan kan. Benda je sikit je, tapi sekarang kita ingat. Berapa tahun dah ni? Kecil lagi sekolah, rendah lagi kan, dah 30 tahun lebih lah, lebih kurang kan. Pesanan itu sampai melekat dalam kepala kita ni. Kemudian mereka juga anak cucu Nabi Adam. Itu lebih luas lagi lah kalau kita fikirkan. Mereka memerlukan sesuatu sama dengan keperluannya. Ada keperluannya. Bahkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala membebankan pekerjaan dengan tugas di luar kemampuan. Ittifaq para ulama kata hukumnya berdosa, haram. Kita bagi satu kerja, kita gaji dia punya job description, dia punya task dia tu kan, bagian. Tapi kita bagi di luar daripada task dia, luar daripada job description dia, berdosa sebenarnya. Dan di luar kemampuan dia, tak mampu pula buat tu. Kita contoh, kita ada maid kat rumah orang gaji kan. Orang gaji ni bila kata okey awak jadi orang gaji, rumah saya kerja awak pertama ni mengemas keliling rumah apa semua persekitaran, bagi ni semua, masak ke apa semua ni bagilah. Tiba-tiba satu hari kau nak ada projek rumah, nak tambah rumah, ruang depan tu kau nak buat, kau suruh dia menyimin pula kan, suruh dia ikat bata lah. Kesian lah dia tak buat. Biasa orang Indonesia ni dah pandai ni ikat bata, orang perempuan biasa buat kerja. Kau boleh tak tuan? Tak bisa apa? Bisa tak bisa, aku dah bayar, kau ni orang gaji aku.
Kau buat sekarang dah ngikat bata lah kawan tu. Contoh di luar kau berjemur lah kawan tu, menyimin dia kan, contoh kan, tanpa plaster. Di luar kemampuan dia tak mampu buat, kita paksa dengan alasan kau bekerja aku bayar gaji kau. Ittifaq para ulama haram hukum dia. Ni yang tuan ingat fikir kita bayar gaji dia, kita bayar gaji dia berdasar apa servis yang disediakan untuk kita. Bukan di luar daripada yang sepatutnya. Itu yang budak intern komen kan, budak internship buat intern, apa kau kan baru buat intern, memanglah disuruh buat kerja ni, potong step macam-macam kerja disuruh buat, biasalah tuan-tuan. Kau baru ni lama betul budak sekarang ni kan, dia komplain ni buat kerja ni, memanglah itu pengalaman, belajar buat ni, belajar buat tu. Bila kau dah dalam bidang kau besok dan pekerjaan kau yang sebenar tu, lain lah cerita dah. Bila ni macam-macam lah, mati apa macam-macam lah kita digunakan. So buat itu buat ini, semua taklah bantu simen, ibarat begitulah. Contoh bantu simen tu contoh benda yang di luar kemampuan dia. Buat benda dia dah bekerja pada sampai ni, dan tambah lagi sebab benda lain pula, susah lah tuan ya. Tak boleh macam tu. Oleh itu naklah dia memberikan pakaian dan makanan kepada mereka, atau gaji yang membolehkan mereka membeli pakaian makanan. Janganlah suka membebankan mereka dengan tugas-tugas yang berat, ternyata susah untuk mereka laksanakan. Kalau boleh para majikan yang menolong para pekerja dengan melaksanakan tugas-tugas mereka, atau sekurang-kurangnya memudahkan pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada mereka. Tuan jawab, walaupun kita bayar gaji, memang itu tas dia, tapi ada kadang-kadang kita rasa nak mudahkan, kita boleh buat. Alah setakat kau tahu bos kan nak potong setiap solai tuan-tuan, satu muka je, masuk sekejap sini, ni kawan saya tengah saya reportkan ni, nak hantar petang nanti pun tak ada kopi potong solai tuan-tuan. Kita tak boleh nak selam potong setiap. Contoh kan kita memudahkan urusan orang lain, kita memudahkan urusan orang lain, besar pahalanya. Kita memudahkan urusan orang lain ni, nanti Allah mudahkan urusan kita. Benda yang kadang kita boleh buat, memang kita gaji orang tu, itu kita dah bayar gaji dia, tapi ada benda yang kita kadang-kadang kita boleh buat sendiri. Cuba kita buat sendiri, sikit sebanyak kita dah ringankan beban dia, itu kan pahala. Jadi kadang orang tak faham dengan alasan aku bos, tak kisahlah aku bayar gaji kau, ingat senang aku pula nak potong state. Contoh kan, aku nak kerja nak kena ni pula, banyak cantik, aku cukup bulan aku yang bayar. Memang kita bayar tuan, tapi nak pahala tak? Soal nak pahala tak? Kena pahala, ada benda kita ringankan kerja. Contoh nak siap, Allah dia kelang kabut ni nak buat kerja. Kenapa kelang kabut ni? Korang petang sekolah jemput anak, bos nak minta report ni, sebelum balik kena ada atas meja tu, sakit lah anak apa semua ni tipu sekolah, tipu nak anak demam muntah-muntah, dah kelang kabut. Kita dengar macam tu, tak apa, report ni awak hantar esok je lah, ataupun pergi dulu pergi settlekan urusan anak ni. Kan mudah urusan dengan tak apa. Habis bos ni kata nak tak apa, suruh yang ni orang lain buat, yang ni cover you punya kerja, you pergi. Kan seronok tuan, dia bersyukur, Allah murahkan panjang umur dia bos. Ini tak sebalik tuan, bagi pindah lah bos ni, tukar orang lain kau. Dia doakan buruk-buruk kan, sebab terbeban kan. Itu kadang yang berlaku pada hari ini kan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah akhlak mulia yang patut mendapat perhatian daripada kita semua, supaya suasana aman dan keselesaan hidup wujud dalam semua lapisan masyarakat kita. Kalau semua masyarakat begitu tuan-tuan, aman tuan-tuan. Kadang ada orang yang jadi orang gaji tuan-tuan, dia tak ada beza, makan sama sekali duduk satu meja, tak adalah duduk kat dapur kan. Kau orang gaji kau duduk sana, memang standard kau situ. Dah bilik-bilik bakar tapi tandas ni, bilik kecil kan, muat-muat dia masuk. Dia bagi yang ni bilik selesa sikit kalau nak ni. Ada kemudahan yang kita berikan kan. Kadang dia nak cuti, kadang ada orang tu bos tu dia cuti, bawa sekali mat. Kat kampung saya tuan-tuan, dia punya mat tuan-tuan, dia bagi bos tu, dia buat apa tuan-tuan, dia punya majikan belanja dia pergi haji tuan-tuan. Tapi orang tu orang besar lah kan, orang yang ada kedudukan lah. Dia punya isteri ke, dia punya ni pergi haji, dia hajikan sekali dia punya orang gaji tuan-tuan. Dia bukan pergi ke muasasah ni, apa furada, dia pergi tuan-tuan 30-40 ribu tu, betul je kan. Sebab haji dah bagi jadi furada kan. Tuan-tuan orang gaji dapat tu tuan. Sebab apa? Sebab kerja bagus, memang dia orang baik dan family, dia hargai lah, pergi haji.
Sekali dengan tu, oh dia tanggung semua kos. Subhanallah tuan-tuan. Kita dongga pun jealous kan. Kita dongga pun jealous. Bebek jadi orang gaji je ni. Tak payahlah macam tu. Dah semua jadi orang gaji pula kan. Kepada orang tu lah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Layanan dia, subhanallah. Jarang. Ada tapi tak ramai lah begitu kan. Bahkan sampai dihaji kan kawan tu. Orang Hindu pun tak panggil, tak ada panggil lagi apa mbah ke apa, dah panggil hajah kan. Dah pergi haji. Orang gaji tuan, subhanallah. Tak apa bos macam tu tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala itu dia. Sebab tu Abu Dzar Al-Ghifari ni bila sebut perkenaan kenapa dia zuhud pada zaman dia, inilah dia sebab dia tuan-tuan. Di antara hadis yang dia dengar Nabi Abu Dzar kata, ni yang hadis ni menyebabkan apa yang berlaku pada diri keadaan dia pada hari ini, pada masa itulah. Sangat zuhud dengan dunia. Pakaian dia itulah yang dipakai oleh majikan dia. Makanan itulah dia. Rupa sebab apa orang zuhud ni, bukan dia macam ni kan. Zuhud ni bukan dia tinggal dunia, tak ada kereta, tak ada apa, rumah dia tak ni, bukan. Zuhud ni yang penting ni hati ni. Dia tidak berbekas dunia ni pada hati dia, itu lebih penting. Kena zuhud kan, nak pakai baju bertampan, nak pakai baju sual lusuh, nak pakai kain yang lusuh, itu bukan maksud zuhud. Zuhud ni dia zuhud hati, itu zuhud, bukan pada pakaian. Kalau pakaian zuhud tapi hati tu dunia juga, tak jadi apa. Dia pakai zuhud tu hati ni zuhud. Kepentingan dunia tu tidak memberi bekas ke atas diri dia. Itu semua dunia, penting akhirat. Walaupun pakaian dia cantik apa sebagainya, yang penting hati tu yang sebenarnya kan. Nak kata zuhud tu lah, ataupun panggil zahid kan. Bukan zahid tu DNA bukan itu. Kan tuan-tuan kan confuse lah. Kalau bahasa Arab dia panggil zahid tu zuhud lah. Kan kau dah DNA. Sudah kan tuan-tuan yang main tuan-tuan ni semua ada live ni, kan record, kena pula kan seorang pendakwa, sudah kan kena tahan lah, sudah. Baik, jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir kenapa jam ni tak bunyi kena padam. Selalu dia bunyi masuk waktu kan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup dulu berkenaan hadis ini, berkenaan dengan bertimbang rasa terhadap pekerjaan yang pembantu kita. Siapa sajalah, bukan kata pembantu, pekerja, dengan sesiapa pun kita kena ada sikap bertimbang rasa ataupun tasamuh, bertolak ansur. Dan kita dalam rumah tangga, dalam kita bermasyarakat, dalam kita ada kejiranan kita, ada timbang tarunnya, ada sifat toleransinya. Macam kalau tak ada sifat toleransi, susahlah. Kalau orang duduk taman tuan-tuan nak kena kahwin, dia nak kat rumah, dia nak pasang kemah, memang akan makan rumah orang punya laluan. Kau tak ada toleransi, tak boleh, kau nak nikah kau pasalan, dalam rumah aku ni kau jangan sentuh, jangan letak kemah. Susah juga macam tu. Kita tak ada sifat toleransi dalam masyarakat, payah juga. Tak kena kat diri dia kan. Besok anak kau nak nikah besok, satu hal juga. Fikir macam tu, besok ni anak dia, besok anak aku nikah, mungkin aku nak buat kat rumah, mungkin akan makan dia punya laluan depan rumah dia terpaksa parking jauh kan, parking kat surau lah umpamanya. Sebab senang pergerakan dia nak keluar daripada rumah kan. Itulah toleransi Islam. Masing-masing ada give and take lah kan. Boleh hidup dalam harmoni. Semua orang macam tu tuan-tuan, harmoni lah. Ini tidak, bila ada masing-masing merasakan diri tak boleh kan, merasakan kata apa, mementingkan diri sendiri, selfish kan, pentingkan diri sendiri, susah lah. Kehidupan ini tak boleh lah macam tu. Sebab kita dalam dunia bukan seseorang hidup, bukan kita seseorang duduk kan. Taman tu satu taman, kita seorang yang hidup situ. Tak, semua orang. Laluan tu semua orang lalu. Kita boleh lalu depan rumah orang pun kan lalu depan rumah kita. Itulah dia tuan-tuan. Itulah kehidupan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang berkenaan hadis yang lain pula lah, hadis yang ke-10. Ini tak cerita tuan-tuan, kita dah baca hadis yang ke-9, bermakna apa? Kita dah belajar 9 akhlak mulia. Sebab tu datang orang taman mulia nanti. 9 akhlak mulia. Kita sebelum ni kita dah sebut berkenaan akhlak apa lagi? Membela nasib golongan lemah, armalah, janda-janda sebut itu kan. Semangat masing minggu lepas, minggu sebelum tu. Yang ni pula berterima kasih pada pekerja. Ini akhlak ni. Maknanya kita dah belajar 9 akhlak Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita. Patutnya lebih lagi berakhlak, ada lagi balance lagi kan. Ada 30 lebih kurang akhlak lagi yang Nabi ajar kepada kita supaya kita berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Ini bulan Maulid kan. Bulan Maulid ni kita peringati Nabi ni, akhlaknya sangat indah, sangat cantik. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.